Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Time Punch YouTube channel. Tak kisahlah korang tengok aku sekarang ni dekat bahagian YouTube, tengok menggunakan Facebook, tengok aku menggunakan Instagram, ataupun tengok aku gunakan apa-apa saja pun tak kisahlah. Tapi yang penting video kali ni kita bawakan untuk korang. Kita akan ajarkan dengan korang cara-cara macam mana untuk settingkan jam. Jadi untuk video yang pertama ni, kita bawakan jam yang pertama untuk kita settingkan pada hari ni. Seperti mana yang korang boleh nampak dekat atas meja aku, yang ni adalah mak motor warna biru. Ini adalah mak motor warna merah, ataupun kata nama lain dia dipanggil sebagai G7900. Itu dia punya coding yang sebenar lah. Okey, jadi sekarang ni untuk kita reviewkan, aku angkatkan mak motor warna merah. Dia sebenarnya dekat Malaysia ni ada macam-macam. Ada orang panggil mak motor, ada orang panggil mak rempit. Tak kisahlah, panggil lah apa sekali pun nak panggil. Yang penting macam ni jugalah rupa bentuk jam tu. So, pertama sekali, kita terus tak nak buang masa lagi, kita terus lompat untuk cara macam mana settingkan jam ni. Pertama sekali, korang perlu pastikan jam korang mesti berada pada kedudukan main function. Seperti mana yang korang boleh nampak dekat dalam skrin sekarang, dia menunjukkan hari dekat bahagian atas, tarikh dekat bahagian belah bawah, dan juga belah bahagian tengah adalah dia punya masa. Okey, kena letakkan dekat dia punya main function. Tak boleh ada dekat stopwatch, tak boleh ada dekat world time ke apa semua, tak boleh. Okey, kita kena ada dekat main function. Jadi dekat main function ni, apa yang kita kena buat seterusnya, boleh nampak dekat sini ada perkataan adjust. Jadi kita kena tekankan button adjust ni, hold. Okey, bila dia dah ada bunyi tit macam tu, dan juga dia berkelip dekat bahagian sini, yang ni adalah dia punya saat. Jadi dekat saat ni tak berapa penting, kita just ketepikan saja saat tu dulu. Okay, and then next dia akan masuk kepada function untuk DST. Bagi siapa-siapa yang tak tahu, DST ni adalah Daylight Saving Time, which mean dekat Malaysia kita tak menggunakan Daylight Saving Time. So just ignore, ketepikan saja. So next, kita akan masuk kepada UTC. UTC ni yang bukan yang macam lagu UTC. Tu bukan yang tu. UTC ni adalah Universal Time Coordinate. So Universal Time Coordinate dekat Malaysia kita menggunakan 8. Jadi macam mana kita nak buat sekarang ni? Korang kena tahu dekat bahagian belah kanan atas, function button sebelah kanan atas untuk kembalikan, kita reversekan dia punya nombor. Button sebelah kanan bawah untuk kita forwardkan dia punya nombor. Jadi sekarang ni nak pergi kepada 8, kita perlu reverse, tekan button sebelah kanan atas. Okey, sekarang kita dah setkan kepada 8, dan kita move kepada next step, tekan button mode ni lagi, dia akan terus tukarkan kepada jam. Okey, bukan minit dia berkelip dekat jam dulu. So sekarang ni korang boleh tengok dia berkelip dekat jam adalah 6. Okey, so waktu sekarang ni macam dekat handphone aku tulis 12.58. Jadi apa benda yang kita nak kena buat, kita naikkan waktu dia macam mana yang aku terangkan tadi tu. Button sebelah kanan atas untuk kembalikan ke belakang, button sebelah kanan bawah untuk kedepankan nombor. Jadi sekarang ni kita nak buat apa? Ke belakang ke depan? Okey, so kita kena kedepankan nombor dia. Okey, so kita tekan, berhentikan dekat 12 lah. So sekarang ni 12. Tapi minit dia tak betul. Sekarang ni jam dia dah betul. So tekan button mode. Sekarang ni dia berkelip dekat bahagian minit pula. So apa benda yang kita nak kena buat seterusnya? Tengok minit sekarang berapa? 12.58. Sekarang kita naikkan dia punya minit pergi kepada 12.58. Kau nak tekan lama-lama pun boleh. Okey, tekan lama-lama macam ni. Okey, tapi sekarang ni kita dah terlepas, tekan button reverse balik 12.58. Okey, so bila dah 12.58 betul, tekan button mode lagi sekali, dia akan tukarkan kepada bahagian atas pula. Dia berkelip dekat bahagian atas, which mean dekat bahagian atas ni 2013, seperti mana yang kau boleh nampak. Ni 2013 adalah tahun, tapi sekarang ni kita dah berada pada 2021, 8 tahun ke depan. Okey, so kita kena tekan button forward. Sekarang ni kita nak kedepankan nombor, tekan button forward pergi kepada tahun 2021. Okey, dah pergi ke tahun 2021, tekan button mode. Sekarang dia berkelip dekat bulan pula. Ini bukan dia punya hari ataupun dia bukan dia punya hari bulan. Yang ni adalah bulan. Okey. Alright. So bulan kita setkan macam sekarang ni, aku tengah shoot pada 15/1. So kita setkan pada bulan 1, dan seterusnya tekan button mode. Dekat bahagian sini adalah dia punya hari bulan. Okey. So hari bulan dia macam hari ni adalah 15 hari bulan, betul? 15 hari bulan 1. So kita setkan 15 hari bulan 1. Okay, so dah betul 15/1. Then next tekan lagi button mode, dia akan masuk kepada PS. PS ni adalah function untuk power saver, ataupun kata nama lain dia dipanggil sebagai sleep mode. So sleep mode ni kegunaan dia,
Okey, sebelum aku terangkan kegunaan, kita tekan button ni untuk on ataupun off. Kalau kita turn on, dia akan turn on kan untuk fungsi power saver lah, which mean power saver ataupun sleep mode digunakan untuk menjimatkan kadar penggunaan bateri korang, di mana bila waktu kau tak pakaikan jam ni, contoh ke waktu kita tidur ataupun bila-bila masa yang kita tak pakai jam ni, kita cabut jam dan kita letak just biarkan atas meja tanpa ada apa-apa pergerakan, tanpa ada any vibration. So bila jam ni tak detect apa-apa vibration ataupun movement, dia akan tidur juga. Maksudnya sleep mode tu lah, ataupun power saver. So korang akan nampak skrin korang berada dalam kedudukan yang tidak ada apa-apa tulisan dan kosong sahaja. Jadi dekat situ dia punya fungsi, dia dah berjalan dan dia tengah menjimatkan kadar penggunaan bateri korang. Tapi kalau katakan korang rasa macam semak benda tu, just turn off kan je lah. Sebab apa? Sebab setiap kali bila kau nak pakai je jam tu, tengok bila skrin dia berada dalam keadaan tak ada apa-apa tulisan, apa yang korang kena buat, just tekan je mana-mana button ataupun just gerakkan macam ni, dia akan terus automatic bangun macam tu. Tak payah nak buat apa-apa. Okay, so bagi suggestion aku, better lagi turn on untuk menjimatkan kadar penggunaan bateri korang lah. So dia akan buatkan jam korang punya jangka hayat akan bertahan lagi lebih lama. Alright, so next, selepas dah power saver, tekan balik button mode, dia akan back balik kepada asal dia balik. Dia akan back balik kepada main setting dia lah. Jadi sekarang ni kita tekan button adjust sekali, pump dia akan terus masuk kepada longitude. Longitude ni based on korang punya tempat. Contoh macam aku sekarang ni dekat Ceras, so kita tak payah fikir banyak, just ambil je handphone ni, masuk kepada Google and tulis, okay, macam ni, longitude Ceras. So kita masuk salah satu ni, kita tengok longitude Ceras sekarang ni berada dekat mana. Longitude 101 degree, bahagian belakang dia E. Okay, 101 belakang dia E. So kita settingkan dekat sini, kita masukkan 101. Okay, dah setting kepada 101. Bahagian belakang dia tulis apa tadi? E kan? So bila E, kita setkan kepada E, biarkan E. Okay, kalau katakan korang punya W, setkan kepada W. Macam sekarang ni aku punya E. So dah setting. Next kita pergi kepada time interval. Time interval ni digunakan untuk tengok tide graph, di mana air pasang surut. Air laut pasang surut. Jadi untuk time interval ni, kita tak boleh nak settingkan terus. Okay, kita kena setkan macam ni dulu. Setkan kepada kosong dulu. Okay, ni jalan kira dia panjang sikit, dia melibatkan matematik sebenarnya. Okay, alright, kita setkan kepada kosong dulu. So bila kita dah setkan kepada kosong, just tekan button adjust. Okay, so sekarang ni aku akan ajarkan dengan korang macam mana untuk kita cari interval tadi tu. Alright, so first sekali korang kena download satu apps dekat telefon. Okay, satu apps dekat telefon dipanggil sebagai Tide. Alright, so daripada Tide ni kita setkan allowance, dan kita tengok dekat bahagian belakang, bahagian bawah ni ada tulis high tide 7.27, dekat sini 85 minit. Maksudnya air tengah pasang, air tengah paling dalam tu, bermaksud dia bermula daripada pukul 7.27 pagi. Okey, 7.27 tu berada dalam dia punya kedudukan yang paling tinggi, air laut paling dalam. Dan juga tide yang kedua yang paling tinggi berada pada pukul 8.05 minit. Jadi apa yang kita nak kena buat sekarang ni, kita kena ambil satu kertas dan juga pen. Okey, alright, letakkan balik kat sini. Okay, so sekarang aku tak ada kertas, tapi tak apa, aku akan dropkan dekat bahagian tepi ni. Korang just refer dekat bahagian tepi ni. So first kali apa benda yang kita nak kena buat adalah kita keluarkan balik phone kita ni, buka pada apps Tide tadi tu, dan kemudian kita referkan dekat bahagian tepi ni. Okay, kau boleh refer kat bahagian tepi ni, dia tulis high tide yang first kali pukul 7.27 pagi dekat bahagian pagi, dan juga pada bahagian petang ataupun malam dia ada tulis pukul 8.05 minit malam lah. So apa benda yang nak kena buat, keluarkan balik dua-dua timing ni, tuliskan balik untuk kita punya rujukan, dan kemudian next kita pergi balik kepada kita punya jam. Okay, macam tadi aku refer untuk jam warna merah, so kita pergi kepada jam warna merah dan kita pergi kepada bahagian tide. Okay, so dekat bahagian tide graph ni, korang boleh nampak dekat bahagian atas ni adalah dia punya graph, dekat bahagian tengah ni adalah dia punya masa lah. Okay, so apa yang kita nak kena buat sekarang ni, graph dia tak tunjuk pada kedudukan air yang tinggi. Jadi sekarang ni kita nak kena cari kedudukan air yang paling tinggi. So based on graph, kita tengok sekarang ni based on graph. Okay, kedudukan air yang paling tinggi sekarang ni dia tunjuk pada pukul 1 pagi. Okay, so dekat bahagian handphone dia tulis 7.27.
Okay, 7.27. Jadi sekarang ni tak ada masalah. Keluarkan dia pukul 1 pagi ni dulu, tulis kat bahagian tepi pukul 1 pagi. Dan kemudian kita tengokkan yang paling dalam pula, pada bahagian petang berada pada pukul lebih kurang dalam pukul dalam pukul 2 sehingga 3. So kita ambil yang pukul 2. Alright, kita ambil yang pukul 2. Just dropkan di bahagian tepi pukul 2. Okay, so apa yang kita nak kena buat next seterusnya, kita kena ambil salah satu. Kalau kata kita ambil bahagian yang pagi, kita ambil pagi saja. Yang petang tu kita lupakan dulu. Alright, so dekat bahagian pagi ni, macam aku ambil bahagian pagi. So dekat dalam handphone dia tulis 7.27. Sekarang ni dalam jam dia tulis pukul 1. Jadi apa yang nak kena buat, 7.27 tolak pukul 1. Jadi kita nak ambil jangka masa perbezaan tu berapa lama. Jadi dia punya jawapan 6 jam 27 minit. Jadi 6 jam 27 minit ni tak cukup, kita belum boleh masukkan lagi dekat dalam dia punya time interval. 6 jam 27 minit ni pula tolakkan dengan 24 jam. Okey, jawapan dia akan dapat 17 jam 33 minit. Jangan guna kalkulator 6.27 tolak 24 pula tau. Nanti kau akan dapat jawapan lain pula. Okey, yang tu bukan jawapan dia, salah. Sebab dalam kalkulator point dia based on 100. Yang kita pula 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi sekarang ni dia tak boleh ikut guna kalkulator. Okey, so sekarang ni aku terus bagi jawapan dia bersamaan dengan 17 jam 33 minit. So apa yang kita nak kena buat, ambil jam ni balik dan kita masukkan dekat time interval tadi. Kita pergi dekat bahagian time interval. Okey, settingkan dia. Okey, dia tulis interval. So apa yang nak kena buat, masukkan je 17 jam dan 33 minit. Okey, 17 jam 33 minit. Dan lepas tu setkan balik. Dan kita check balik dekat kita punya tight graph. Okey, tight graph yang paling tinggi sekarang ni menunjukkan pada pukul, nampak? Okey, tadi dia tunjuk pukul 1 pagi. Sekarang ni dia dah tunjuk pada pukul 7, 8 dan juga 7 dengan 8. So antara dua waktu, 7, 8. And then dekat bahagian info ni pula tulis 7.27. So dah nampak kat situ. Okay, dia tak ada minit lah. Dekat dalam jam ni dia tak ada minit. So dia akan bagi tahu antara pukul 7 dengan pukul 8. So dekat dalam phone pula yang tepat dia tulis 7.27. Jadi sekarang ni kita dah setkan bahagian pagi. Dan kita pergi pula bahagian petang. Bahagian petang yang tadi tunjuk pukul 2 petang, tapi yang dalam phone tunjuk pukul 8.05 minit. So sekarang ni kita tengok, di antara 7 dengan 8. Okey, so dalam phone tunjuk 8.05 minit. So sekarang ni 7 dengan 8. Alright, pukul 9 dia turun. Jadi sekarang ni kita dah setkan untuk dia punya tight graph. So itu sajalah cara untuk kita setkan dia punya function untuk tight graph. Okay, so next dekat bahagian tight graph ni kita dah set. Bila kita dah setkan bahagian time interval dengan bahagian longitude dia, so tekankan dekat bahagian sini pula, dia akan directly keluar moon phase. So moon phase korang boleh referkan dekat bahagian tepi ni. Ini adalah dalam keadaan bentuk bulan. So kalau macam full lorek macam ni, bermaksud ni bulan baru lah. Okey, maksudnya kalau kata macam dalam bulan Islam kita panggil anak bulan. Macam contoh bila bulan puasa kan, kita akan panggil anak bulan. Dia bukan panggil bapak bulan ke datang bulan ke, bukan. Okey, so dia akan panggil anak bulan macam ni, full lorek, bermaksud dia berada dalam keadaan anak bulan. Dan jangka hayat dia, umur bulan pada ketika tu 1.7 hari. Okay, tapi kalau based on apa-apa apps yang korang guna, macam ni aku dah checkkan based on Google ataupun apps lain, dia punya masa ni dia berlainan. Okay, setiap website, setiap app dia berlainan. Tapi dia tak lari jauh lah. Macam 1.7 kalau katakan dekat app dia tulis 2 hari, ada yang tulis 1.9 hari, macam tu. Bagi siapa-siapa yang berminat dengan jam-jam G-Shock yang macam aku review, ataupun ada model-model yang lain yang korang cari, korang boleh directly tekan link dekat bahagian description. Aku ada sediakan satu link dekat bahagian description. Itu adalah aku punya Shopee. So korang boleh directly daripada situ. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa untuk tekan button share, dan juga please jangan lupa untuk tekan button subscribe untuk aku punya channel yang baru untuk Time Punch. Jadi itu saja daripada aku. Thank you very much. Kita jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.